Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي khalaqal insana ma lam ya'lam. Kaum muslimin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat yang Allah taala memberi kepada kita, dan juga alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang sedang menghadapi kita sekarang ni, tak berapa hari lagi, seminggu 2 minggu lagi, iaitu masa cuti bagi anak-anak kita daripada sekolah. Minggu depan mulai cuti sekolah bagi anak-anak cucu-cucu kita. Maka masa cuti 3 minggu, sebulan ataupun lebih pada sebulan saat itu, apakah peranan kita selaku seorang bapa, seorang ibu, seorang pemimpin kampung untuk merancangkan satu program ataupun beberapa program demi untuk anak-anak dan cucu-cucu kita dapat mendekati diri mereka dengan masjid Allah Subhanahu wa taala, dapat mendekati iman mereka dengan iman yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musim cuti bagi mereka sebulan agak kata panjang. Sekiranya kita selaku bapa, ibu dan pemimpin kampung ambil berarti tentang peluang ni, nescaya kita dapat terbiah, kita dapat asuh anak cucu kita supaya mereka dapat menjadi generasi pada masa depan, akan generasi yang berkualiti, generasi yang ada kunafah, generasi yang jauh daripada maksiat, generasi yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi yang selamat daripada dadah dan seumpamanya. Ala kulli hal, cara untuk tarbiyah anak dan peranan dalam mentarbiahkan anak-anak bukanlah kewajipan yang beban ke atas sekolah saja, kepada universiti saja, kepada tadika saja, tak. Tetapi peranan ini adalah peranan kepada ibu bapa semuanya, kepada kampung seluruhnya, demi untuk mengadakan aktiviti-aktiviti nasyatat, kecekam, demi untuk mereka itu dapat menggunakan masa luang mereka demi untuk agama kita di hadapan nanti. Allah Subhanahu wa taala kata, "Iqra", baca olehmu wahai Muhammad. Maka sekarang lah ni kita didapati bahawa anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka membaca. Mereka membaca
tetapi mereka membaca perkara yang tidak agak kata berfaedah kepada diri mereka, tidak berfaedah kepada ibu bapa mereka, tidak berfaedah kepada kampung halaman mereka, tidak berfaedah kepada negeri mereka, dan tidak berfaedah kepada agama mereka. Oleh kerana masa kebanyakan mereka duduk dengan game, duduk main game yang sia-sia. Maka di sini kaum muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita menujukan kepada pihak masjid, pihak anggota-anggota badan kebajikan, demi untuk mengadakan aktiviti semasa musim cuti sekolah ni. Dan hendaklah kita mengambilkan anak-anak kita menuju kepada aktiviti yang dapat membinakan akal mereka, membinakan mustakbal mereka, dan menjauhkan diri mereka daripada perkara yang kacau bilau yang ada dalam masyarakat kita sekalian ini. Sekiranya kita teliti, kita ambil perhatian apa yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini, didapati bahawa anak cucu kita sangat jauh daripada akidah Islamiyah, sangat tertinggal daripada akidah Islamiyah. Mereka melakukan beberapa perkara, akan perkara itu mencetuskan akidah mereka. Bahkan ibu bapa, guru-guru tidak pendoli pada perkara itu. Dan juga tok imam masjid-masjid juga tak pendoli kepada perkara itu. Kaum muslimin, demi untuk kita membinakan generasi yang mempunyai ilmu pengetahuan, demi untuk menggantikan alim ulama, orang-orang yang ada ilmu pengetahuan, yang sudah kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Benda itu sekira kita tidak menyediakan pada masa sekarang ni, payah demi untuk nak mengadakan generasi baru yang ada kunnafah, ada ilmu. Cuba kita perhati berapa banyak orang alim tempat kita yang sudah kembali kepada rahmat Allah Ta'ala. Apabila mereka tu kembali kepada rahmat Allah Ta'ala, berapa orang yang dapat menggantikan tempat kedudukan mereka itu demi untuk nak terbiahkan anak-anak cucu kita. Saya ingin tersebut, Allah yarham guru saya Datuk Umar Tayyib, dengan ilmu yang Allah Ta'ala memberi kepada beliau, beliau membinakan masyarakat, beliau mengadakan generasi-generasi baru untuk memimpin agama Allah Subhanahu wa taala sampai ke hari sekarang. Allah yarham Ustaz Abdul Razak Muhammad Izzuddin, seorang ustaz murabbi. Berapa banyak pelajar-pelajar yang bawah pimpinan mereka dapat menjadikan manusia yang berkualiti, yang dapat menggunakan ilmu pengetahuan agama mereka itu demi untuk meninggikan agama Islam kita sampai ke hari sekarang ini. Selepas kembalinya kedua itu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, cuba kita perhati, ada ke tak yang dapat menggantikan dua orang itu pada kita masa kita sekarang ini. Maka kita nak jang ke tak kedudukan agama kita sehari ke mundur, ke hari status kau jatuh, maksiat menambah setiap hari. Teratanya hati kita, kita benar ke tak masyarakat kita duduk macam tu. Kita jom ke tak 20 tahun masa depan tidak ada orang yang alim dapat membimbingkan masyarakat. Oleh kerana persediaan kita pada hari learning tidak ada. Demi untuk nak menyediakan generasi baru untuk mengganti tempat kita, kita tak sedia. Lebih lagi pada tu, biasa dengar ibu bapa
sebahagian daripada mereka itu menyebutkan bahawa mengaji agama bersama ngaji saman penat. Otak anak tak ada nak terima. Ini satu fikiran yang memundurkan masyarakat Islam. Kalau siapa ada fikiran macam ni, minta we delete sekarang lalu. Pemikiran macam ni ialah pemikiran nak melenyapkan agama Islam. Untuk nak memundurkan agama Islam. Maka kewajipan kita kaum muslimin, kita mengadakan ulama, kita mengadakan orang yang belajar agama Islam, kita mengadakan orang yang mengerti setiap medan ilmu, demi untuk nak meninggikan agama Islam, demi untuk nak meninggikan masyarakat Islam, demi untuk meninggikan kemajuan negara. Kaum muslimin, Nabi SAW ada bersabda dalam beberapa buah hadis tentang faedah orang belajar agama, tentang faedah orang yang reti agama, tentang faedah alim ulama yang dapat membinakan masyarakat. Di antaranya satu hadis yang dicerita oleh Abi Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum." Atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, kelebihan orang alim terhadap orang-orang yang beribadah, suka ibadah tanpa ilmu. Nabi kata, kafadli, seperti kelebihan aku di atas kamu semua. Iaitu kemuliaan Nabi tertinggi daripada kemuliaan kita. Kemuliaan orang yang mempunyai agama, alim ulama, kemuliaan mereka itu lebih tertinggi daripada kemuliaan kita di sisi Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita dapat buat kesimpulan daripada hadis yang pendek-pendek, ringkas-ringkas hadis. Berarti kata siapa saja tidak mengajar, tidak mendukung anak-anak cucu mereka mempelajari agama al-Islam, tidak mempelajari Al-Quran, tidak menghafali Al-Quran, berarti mereka itu sedia menjatuhkan status anak cucu dia serendah-rendah manusia. Sehina-hina manusia ialah manusia yang tak mengerti isi agama. Maka di sini, dengan bahasa yang ringkas, saya menyerukan kepada kita semua, kita ubah fikiran kita. Anak cucu kita pasti mengerti agama. Jangan mengerti dunia lebih daripada agama. Kalau tidak begitu, kita tunggulah masa kebinasaan yang akan tiba di atas kita, yang akan tiba di atas keluarga kita, yang akan tiba di atas kampung halaman kita, yang akan tiba di atas negeri kita, dan juga akan tiba ke atas agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda, katanya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam adalah agama yang sangat mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada agama Islam. Maka di sini, sekiranya kita tidak mempunyai agama Islam, kita tidak mempunyai akhlak jadi contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kita nak mulia? Dan bagaimanakah agama kita akan dimulia oleh orang bangsa asing? Tentu tidak sama sekali. Kaum muslimin yang sedang menyedari diri tentang kekurangan diri sendiri pada masa yang lepas, tentang kekurangan mempelajari agama,
tentang tidak memberi harga kepada orang yang mengaji agama, maka tolong cuba fikir semula dan cuba tengok alam sekitar, keliling tubuh badan kita tu. Orang yang tidak mempunyai ajaran agama, bagaimana hujung jatuh bagi mereka? Anak-anak cucu yang tinggal sunnah Nabi, yang tinggal Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, bagaimanakah hujung jatuh mereka? Banding dengan anak cucu orang yang ada agama, yang ada Al-Quran, yang ada hadis Nabi, bagaimana mereka tu dapat mencemerlangkan dalam hidup mereka dunia. Ibu bapa dapat senang hati, kampung halaman dapat selamat daripada ancaman mereka itu. Maka di sini mimbar kita suruh kita semua cuba ubah fikiran. Janganlah jadi kita sesal kemudian. Oleh kerana sifat sesal kemudian bukan sifat orang mukmin. Sifat sesal kemudian adalah sifat sesal yang disesal oleh iblis. Iblis dia sesal oleh kerana dia tinggal Allah, dia tinggal perintah Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia sesal, dan kesesalan dia saat itu membawa dia ke neraka Allah. Maka janganlah kita mengikuti jejak langkah iblis, dan hendaklah kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mereka itu menjadi tauladan, menjadi contoh yang baik demi untuk kejayaan hidup kita dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kesilapan kita yang masa dulu sudah kita tersilap beberapa kali langkah, maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kita kepada ajaran Islam. Yang dulu kita tak pendoli kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mengarti kata kita tak pendoli, kita tidak menghargai letih payah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang kepada kita, Nabi cinta kita. Adakah perbuatan kita macam ni menjadikan balasan, balas budi orang yang kasih kepada kita dengan perbuatan kita macam ni? Nabi kasih kepada kita, bawa agama Islam, bawa Al-Quran mai kepada kita, hampir-hampir nak mati. Berapa kali kena jeruk tekak, berapa kali kena pekong untuk membawa benda-benda yang baik kepada kita, membawa Al-Quran kepada kita, membawa agama Islam kepada kita. Apabila agama Islam sampai di tangan kita, kita tak pendali. Bukan sekadar kita tak ajar anak cucu kita mempelajari agama Islam dah, kita sendiri pun tak belajar agama Islam. Sebahagian daripada kita mari semaya ber ni, semaya tu orang, nampak orang berdiri, rokok, sujud, orang wisalah, baca betul tak peduli. Hak ni kita nak partisip tak boleh, nak menafi tak boleh. Ada di kalangan kita macam ni. Oleh kerana saya dah bertemu dengan diri saya sendiri dengan kedudukan puak kita macam ni. Maka inikah balasan yang kita nak balas budi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sayang kita tapi kita tak sayang kepada Nabi. Mikir semula, yangไม่สายทบทวนใหม่คิดใหม่รีนิวชีวิตใหม่กลับหา Allah Subhanahu wa taala กลับหา
บทบัญญัติกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางแผนชีวิตใหม่วางแผนครอบครัวใหม่วางแผนลูกๆใหม่ครับยังไม่สายครับจริงๆยังไม่สายไม่มีคำว่าสายสำหรับผู้ที่รู้ตัวนะครับอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามานูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบราฮีมวะอะลาอาลิอิบราฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر